Okey, nanti respon dalam chat Cikgu rasa sebab kita pakai screen recorder ni. Okey, jadi maknanya suara kamu tu tak berapa dengar lah. Jadi cikgu harap boleh dengar suara cikgu. Yang penting suara cikgu dengar. Okey, boleh Okey. Boleh cikgu. Okey, kita teruskan topik yang terakhir bagi bab 5. Okey, 5.5 iaitu variasi. Okey, standard pembelajaran dia ada satu je, berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Okey, bila kita sebut variasi ni ialah perbezaan ciri-ciri antara individu daripada spesies yang sama bukan sepsis tu, spesies yang sama. Jadi dalam variasi ni ada dua jenis variasi. Okey, yang pertama kita tengok variasi selanjar dan satu lagi ialah variasi tak selanjar. Okey, jadi cikgu minta tolong bila kamu jawab dalam soalan peperiksaan besok jangan tulis tidak tulis variasi tak selanjar. Okey? Okey, kalau dalam bahasa Inggeris variasi selanjar ni kita dikenali dia sebagai continuous variation. Okey, kalau variasi tak selanjar ni kita kenali dia sebagai discontinuous variation. Okey, jadi kat sini antara contohlah cikgu bagi satu gambar kat sini. Kamu tengok manusia sendiri pun ada banyak jenis variasi. Okey, kita terangkan yang pertama dulu iaitu variasi selanjar atau continuous variation. Okey, definisi dia ialah variasi yang tidak menunjukkan perbezaan ciri yang ketara dalam populasi yang sama. Okey, jadi kalau kita tengok ciri-ciri utamanya, nilainya boleh berubah-ubah. Okey, macam contoh kat sini lah. Kalau kita tengok, okey, orang tu tinggi dia 170 cm dekat Malaysia ni. Oh, ini orang ni dah sangat tinggi. Tapi bila orang yang 170 cm ni, dia pergi pula dekat Eropah, rupa-rupanya 170 cm ni adalah yang paling rendah. Jadi itu sebabnya nilai dia sentiasa boleh berubah-ubah. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kita tengok boleh diukur secara kuantitatif. Okey, itu adalah maksud dia daripada segi ciri dan juga definisi. Okey, contoh, okey kamu tengok kat sini, jisim berat badan, ketinggian, okey, warna kulit, okey, kepintaran. Itu sebabnya cerdik ni bukannya datang daripada lahir-lahir dia dah cerdik. Tak, cerdik ni adalah datangnya daripada usaha. Ingat je variasi selanjar ni dia usaha. Okey, kalau macam atau pendedahan daripada faktor-faktor luaran. Okey, macam contoh kalau cikgu cakap tadi kepintaran, warna rambut, okey macam contoh jisim berat badan. Macam contoh orang tu makan banyak, jisim berat badan dia akan bertambah. Tu contoh dia. Kalau warna kulit ni pula, kalau orang tu asal kulit dia warna putih, asyik berjemur je, lama-lama dia akan berubah warna kulit. Okey. Jadi variasi selanjar ni dia faktor dia kalau apa yang kita buat itu akan hasil dia. Okey. Jadi biasanya dia akan melibatkan proses faktor luar lah. Okey, jadi macam contoh jugalah kalau kamu nak dapat pintar, maknanya kamu kena usaha lebih lah. Okey, jadi usaha lebih, maknanya kepintaran kamu tu akan meningkat. Okey, kemudian ni adalah contoh-contoh variasi. Okey, kalau kamu tengok segi gambar, ni ketinggian, ni warna kulit, okey ni berat badan. Okey, ini apa ni warna-warna rambut. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kita tengok kat sini pula, ini ialah kepintaran. Okey, jadi ini semuanya adalah di bawah variasi selanjar. Okey, jadi graf biasa bagi variasi selanjar dia adalah bentuk histogram. Okey, ingat je konsep histogram ni paksi X tu dia mesti julat. Okey, paksi Y tu nilai. Okey, jadi biasanya bentuk histogram ni dia macam ni lah. Okey, jadi dia akan biasanya kalau ikutkan sini dia akan adalah bentuk loceng. Okey, bentuk loceng. Okey, maknanya dia mungkin kalau bentuk ni bentuk yang ideal lah dalam slide ni bentuk yang ideal. Tapi biasanya kalau bentuk tu dia boleh loceng tapi loceng tu bergerak sengit ke kiri atau sengit ke sebelah kanan. Okey, itu adalah dimasukkan dengan bentuk graf yang dihasilkan oleh variasi selanjar. Okey, kita tengok variasi tak selanjar pula atau discontinuous variation. Okey, definisi dia ialah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri yang ketara. Ketara ni maksudnya ciri tu yang jelas.
Okey, macam contoh tadi variasi selanjar ciri yang tidak ketara. Okey, macam contoh dia akan berubah-ubah. Okey, macam contoh kalau kita tengok tinggi, tinggi kat Malaysia lain tapi tinggi kat luar negara lain. Tu antara contoh. Tapi variasi tak selanjar ni biasanya dia lebih kepada yang jelas. Okey, macam contoh dia apa? Rambut itu lurus, rambut itu kerinting. Okey, itu semuanya adalah di bawah variasi tidak selanjar. Okey, jadi ciri-ciri utama yang kita boleh fokuskan kat sini, yang pertama, bersifat kekal dan tidak boleh berubah. Okey, jadi macam contohlah, kalau seorang itu dia dah jadi lelaki, dia tak boleh jadi perempuan. Sebab apa? Seks kromosom dia sendiri telah dibentuk sebagai, kalau ciri XY dia adalah lelaki. Ciri XX dia adalah perempuan. Kita tak boleh ubah. Sebab apa? Genetik tu dia akan kekal. Macam contoh apa lagi? Kalau kita tengok dalam kehidupan seharian, orang itu rambut kerinting, dia nak luruskan rambut dia. Tapi akhirnya bila sampai satu masa, rambut tu akan tetap jadi kerinting. Sebab sifat variasi tidak selanjar. Sebab dia adalah ciri yang ketara. Rambut orang tu tetap akan jadi kerinting. Okay, sebab genetik. Okey, kemudian tidak boleh diukur. Okey, kemudian diskrit, kualitatif. Okey, tadi kuantitatif, ni adalah kualitatif, quality. Okey. Okey, contoh-contoh, okey, yang ini kita dah bincangkan dulu dalam kelas. Lekapan cuping telinga melekap atau cuping telinga bebas. Free earlobe dan non-earlobe. Okey, itu adalah dalam perkataan bahasa Inggeris lah. Okey, kemudian kebolehan menggulung lidah, boleh menggulung lidah atau tidak boleh menggulung lidah. Okey, kumpulan darah, contoh dia A, B, O, A, B. Okey, dia sebenarnya kalau ikutkan, kita tak bolehlah cakap A, B, O dan AB. Dalam A tu sendiri ada perubahan dia. Dia mungkin ada A positif, ada A negatif. Sama juga untuk B, O dan AB. Okey, dia sebenarnya kalau kumpulan darah ni dia ada 8 jenis darah yang berbeza. Okey, kalau kita masukkan nilai positif dan nilai negatif. Okey, kemudian corak cap jari. Okey, lengkung, gelung, pusa dan komposit. Okey, dia ada 4 lah. Okey, itu antara contoh yang dimasukkan dengan variasi tidak selanjar. Okey, ni antara contoh. Okey, ingat cikgu cakap kalau detached earlobe ni atau cuping telinga bebas ni, maknanya dia terdapat lebihan kulit di bahagian bawah. Kat sini kalau nak pakai 10 anting-anting pun boleh. Okey, attached earlobe ni, maknanya dia cuping telinga lekap. Okey, maknanya dia tak ada yang lebih kat sini. Okey, ni darah cikgu dah sebut tengah tadi ada 8. Okey, ni adalah kebolehan menggulung lidah. Ni adalah pattern, hilang satu lagi ni sepatutnya ada 4. Okey, ini adalah ciri-ciri rambut lurus dan kerinting. Okey. Okey, graf dia pula bentuk carta palang atau bar. Okey, jadi maknanya dia tidak bercantum. Ingat yang bawah ni dia bebas. Okey, jadi bila dalam sains ni, bila kita nak melukis carta palang dengan carta bar ni, syarat utama dia ialah saiz palang tu mesti sama. Nampak ni? Saiz. Semesti sama. Kalau katakan kita ambil sini 10 unit, sini pun 10 unit, sini 10 unit, 10 unit. Okey, jadi tu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, jarak antara palang ni mesti sama. Okey, kalau sini jarak dia 5, sini pun 5, sini pun 5. Okey, itu adalah graf bagi variasi tak selanjar. Kalau selanjar tadi, dia bentuk histogram. Bawah ni julat. Okey, kalau variasi tak selanjar, dia adalah bentuk carta palang. Okey, faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Okey, yang pertama kita pecahkan kepada 2. Satu faktor genetik dan satu lagi ialah faktor persekitaran. Okey, kalau faktor genetik ni biasanya kita akan fokuskan kepada 4 perkara. Yang pertama yang famous sekali ialah pindah silang lah. Okey, pindah silang. Pindah silang berlaku kat mana? Okey, tolong respon sikit dekat dalam chat tu. Pindah silang berlaku kat mana? Kita dah belajar dalam topik ni dah. Boleh respon dekat chat, cikgu nak tahu. Ingat tak lagi ni? Berlaku di mana? Okey, berlaku dalam pembahagian sel. Tapi yang mana satu? Meiosis ke mitosis? Respon sikit. Cikgu tunggu chat ni. Cikgu nak tengok jawapan. Mitosis atau meiosis? Yang lain, Syazmi dah respon, yang lain?
Senyap seorang ni. Yang lain tahu ke tak tahu ni? Ingat tak balik topik kita yang paling awal dulu. Okey, soalan cikgu, pindah silang ni berlaku di mana? Okey, kita tahu dia akan berlaku dalam pembahagian sel, tapi yang mana satu? Meiosis atau mitosis? Okey, respon. Cikgu tak nak bagi jawapan dulu. Cikgu nak tahu pindah silang ni berlaku di mana. Okey, betul jawapan dia meiosis. Okey, jadi cikgu tengok kat sini bila sebut meiosis ni ada jawapan ejaan meiosis tu banyak yang salah. Tengok check balik dalam buku teks macam mana ejaan meiosis tu. Okey, tolong betulkan. Okey, boleh ni? Okey, dia tidak, kalau berlaku di mutasi apa kan berlaku pada sel tu? Soalan cikgu. Kalau meiosis, okey betul lah. Meiosis ni dia berlaku dekat dekat sel seks kan. Tapi kalau katakan pindah silang ni berlaku dekat mutasi, apa akan berlaku pada sel anak? Boleh respon kat chat tu. Okey, tahu ke tak tahu? Okey. Dia tak boleh penyakit, Syazmi. Cikgu kata andaian je. Andaian kalau meiosis tu, pindah silang ni berlaku dalam mitosis. Okey, kamu rasa apa yang akan berlaku? Ingat balik kisah cikgu dan isteri cikgu tu. Ingat tak? Kalau kita tak menjalankan meiosis, apa akan berlaku? Okey? Ingat. Ingat tak lagi ni? Okey? Jadi meiosis ni berlaku dalam perbezaan ni kita nak dapatkan spesies yang genetik yang sama dengan induk tapi berbeza variasi disebabkan oleh pindah silang. Tapi kalau katakan pindah silang ni berlaku di mitosis, kita akan tak dapatlah, macam contoh cikgu potong rambut, jadi cikgu akan dapat rambut warna yang berbeza. Okey, faham tu? Okey, jelas tak ni? Itu sebabnya mitosis tak boleh ada pindah silang. Dia mesti, ciri dia mesti sama dengan induk. Okey? Okey, boleh ni? Faham? Kalau meiosis dia perlukan pindah silang sebab dia nak variasi. Okey? Okey, boleh? Faham? Cikgu baru bagi sikit je soalan kebat tu. Kamu kena jawab, kena fahamkan betul-betul konsep tu. Kalau kamu tak faham, dia akan jadi susah nanti. Okey, jadi pindah silang yang utama, yang kedua mutasi, faktor genetik, penyusunan kromosom secara bebas dan kemudian ialah persenyawaan secara rawak. Okey, kalau faktor persekitaran, yang pertama, nampak tu. Yang pertama nutrisi. Tengok kalau kamu suka makan yang pelik-pelik, mungkin boleh mempengaruhi variasi. Air, suhu, iklim, cahaya matahari, pH. Bila cikgu sebut pH, apa yang kamu faham? Kalau cikgu sebut pH, apa yang kamu faham? Type sikit kat ruang chat tu. Kalau cikgu sebut pH ni, apa yang kamu faham? Bila belajar pH ni, mesti di lower form kan?
Bukan low form je, cikgu rasa sekolah rendah pun dah ada. Okey, betul. Tahap kepekatan asid alkali dan juga bukan kod dah Kimi asid alkali dan neutral. Okey, itu antara contoh lah. Okey, jadi kamu kena ingat benda ni Okey, jadi bila sebut pH je kena tahu. Okey, mesti dia ada 3 aras tu. pH asid, pH alkali, pH neutral. Neutral senang kena ingat sebab apa dia ada satu je. Okey, kemudian yang seterusnya adaptasi. Okey, persekitaran persekitaran adaptation lah. Okey, macam contoh kalau kita tengok orang Afrika, rambut dia kerinting lepas tu tidak panjang. Okey, jadi maknanya pendek je dekat atas kepala dia tu sebab dia nak elakkan kehilangan air yang banyak dalam tubuh badan sebab cuaca persekitaran tu panas. Dekat Malaysia ni, okey, rambut panjang-panjang semua untuk apa ni dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa cuaca kat Malaysia ni dia adalah panas hujan dan panas panjang tahun. Okey, dia berbeza, suhu dia tidak tetap. Okey. Tu dia lah adaptation Okey. Jadi cikgu minta tolong hafal ni. Kalau KBSM tu 2 je, tapi kali ni dah banyak dah. Okey, punca variasi kita tengok dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Okey, kalau faktor genetik ni ada dua fokus utama kita ialah pindah silang semasa pembahagian sel dan juga mutasi. Sepatutnya mesti ada 4 tapi dalam konteks silibus kita hanya bincangkan 2 je. Okey, kemudian ia boleh diwarisi. Okey, maknanya kalau genetik variasi tu disebabkan oleh faktor genetik, dia akan boleh diwarisi daripada satu keturunan ke satu keturunan yang lain. Okey, bagi cikgu satu contoh faktor genetik yang menyebabkan kita kekal. Okey. Contoh dia yang pertama ialah apa? Jantina, betul? Betul tak tidak? Jantina, manusia, kalau macam mana dia berubah pun, jantina tu tetap akan sama. Lelaki atau perempuan. Okey. Okey, kemudian faktor persekitaran pula ialah nutrisi, air, iklim, cahaya, adaptasi. Okey, jadi banyak lagi sebenarnya tapi kita akan bincangkan yang sedikit saja daripada faktor persekitaran ni lah. Okey, dan ia tidak boleh diwarisi. Ingat, genetik boleh diwarisi, persekitaran tidak boleh diwarisi. Okey, faktor genetik. Okey, kita tengok fokuskan pindah silang tu. Okey, cikgu nak tanya. Pindah silang ni berlaku dekat mana? Meiosis 1 ke meiosis 2? Respon dalam chat. Meiosis 1 atau meiosis 2? Ingat, meiosis ada 2 peringkat. Mitosis hanya ada 1 peringkat je. Okey, saya nak soalan cikgu, pindah silang ni berlaku di mana? Meiosis 1 atau meiosis 2? Yang lain, Syazmin seorang je respon ni. Ada 1, ada 2. Mana 1 ni? Okey, jawapan dia ialah meiosis peringkat pertama. Bukan kedua. Kedua ni biasa dia perbanyakkan. Okey, jelas ni siapa yang tulis 2 tadi, tolong betulkan balik. Jadi ingat, pindah silang ni berlaku di meiosis 1. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, berlaku semasa pembahagian sel iaitu meiosis, penghasilan maklumat genetik yang berbeza dengan induknya. Okey, kalau kita tengok kat sini, induk dia ada biru dan merah. Tapi bila pada peringkat anak tu ialah biru tu ada sikit merah, merah tu ada sedikit biru. Okey, ini adalah kesan daripada pindah silang yang berlaku pada meiosis 1. Okey, faktor genetik yang seterusnya ialah mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, ini adalah antara contoh-contoh dulu kita belajar tapi cikgu sharing je lah kat sini. Okey, ini yang berlaku daripada sebabkan oleh mutasi. Yang cikgu sekarang nak cikgu cerita kat sini, kalau kamu tengok gambar rajah kat atas ni, yang dekat cursor cikgu yang bergerak ni, ini adalah mutasi gen. Mutasi kromosom tak ada masalah sangat. Cuma apa beza dia ialah
mungkin dia akan berlaku pertambahan atau dia akan berlaku pengurangan. Okey, cuba cerita kat cikgu sikit. Apa contoh penyakit-penyakit mutasi kromosom, okey, bila dia ada lebih kromosom? Penyakit apa tu? Satu kromosom pada kromosom 21. Penyakit apa tu? Type kat chat. Lain. Hidayah seorang dah respon. Cepat. Hidayah ejaan tu salah sikit tu. D tertinggal. Okey. Hidayah je seorang jawab. Lain. Kromosom 21. Lebihan 1. Penyakit apa? Ish. Lia salah, Lia. Sindrom Turner tu siapa yang kena tu? Perempuan kan? Okey, kecacatan kromosom 21 ialah sindrom Down. Okey, sebab apa? Dia ada lebihan 3 kromosom pada kromosom nombor 21. Okey, kalau hilang satu kromosom seks, penyakit sindrom apa tu kita panggil? Kehilangan satu kromosom X. Syazmi dah respon. Okey, lain? Okey. Jantina yang manakah yang kena sindrom Turner? Okey, jawapan dia betul, sindrom Turner. Jantina mana? Okey. Wanita, perempuan. Okey, betul, bagus. Okey, next. Okey, mutasi kromosom. Lebihan satu kromosom X pada seks kromosom. Betul. Sindrom Klinefelter. Jantina mana yang kena sindrom Klinefelter ni? Okey, bagus. Mana kamu semua kena ingatlah. Okey, next. Soalan cepu mas. Okey. Thalassemia mutasi apa? Mutasi jin ke mutasi kromosom? Thalassemia mutasi jin ke mutasi kromosom? Okey, okey lah. Kalau cikgu tengok respon macam ni, boleh bagi TP 6 semua. Tahniah. Bagus. Mana semua dah ingat dah tu. Okey, Syairah jangan tulis jin Dia kena tulis mutasi jin. Penuh ayat tu. Jangan tulis jin. Kadang-kadang kita rasa kita jawab tu dah betul. Kadang-kadang dia akan jadi salah. Alia pun sama. Dia mesti tulis ayat dia mutasi jin. Okey, mutasi kromosom. Okey, macam tu ayat dia. Okey, cikgu nak cerita yang kat sini. Yang kat atas ni ialah mutasi jin Okey, kalau kita tengok kalau silibus yang lama dulu duplicate. Duplicate ni maksud dia copy balik. Nampak ni? Atas ni biru sama, lepas tu dia akan terjadi sekali lagi. Kalau inversion ni, okey, maknanya dia akan terbalik. Genetik tu akan terbalik. Okey, sepatutnya yang kuning ni ke atas, tapi diterbalikkan dia akan jadi ke bawah. Delete maksud dia buang. Dia mula asal dia macam ni. Tiba-tiba dia sebabkan mutasi, ada satu kromosom 4 genetik ni akan hilang. Insert maksud dia akan masuk satu genetik ni ke dalam yang satu lagi. Okey, nampak ni? Yang ni jadi akhirnya apa akan berlaku? Yang sebelah sini akan jadi pendek. Mula dia panjang, dia jadi pendek. Lepas tu yang sini yang pendek, dia akan jadi panjang. Okey, itu ialah insertion. Okey, dan satu lagi ialah translokasi. Okey, translocate maksud dia ialah bawa ni pindah kat tempat lain. Okey, dia sama juga dengan insert tu tapi dia berbeza sedikit. Okey, translocate. Okey. Okey, boleh ni? Faham Okey, faktor persekitaran yang seterusnya. Siapa pernah mengalami yang kat bahagian bawah ni? Gambar lelaki tu. Siapa tak pernah?
Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kalau kita tengok, okey, kalau orang tu berjemur terlampau lama pada cahaya matahari, biasanya kita akan tengok berlakunya perubahan tone warna kat sini. Okey, jadi dua tone warna. Jadi yang nampak orang pakai spek ni, kat sini jadi putih, sini akan jadi berwarna lain. Okey, jadi warna kulit manusia boleh berubah apabila terdedah pada cahaya matahari dalam tempoh tertentu. Tempoh tertentu tu maksud dia ialah tempoh yang lama. Okey, betul. Dia sunburn ni tak juga. Dia macam sunburn ni kerosakan kulit lah. Tapi yang ni biasanya dia akan perubahan pada warna kulit. Okey. Okey, sunburn tu pun betul juga. Okey, tapi dia bukan melibatkan genetik. Sunburn ni dia adalah macam kesan daripada kita berjemur terlampau lama. Okey, macam ni dia tak ada masalah sangat. Tapi ada kalau sunburn ni macam kulit dia mengelupas dan sebagainya. Okey. Okey, faktor persekitaran, adaptasi. Okey, yang seterusnya kita tengok kat sini. Gambar apa ni? Cikgu tak tahu nama binatang ni. Type sikit, apa nama binatang ni? Lembu ke kerbau ke ni? Apa nama binatang ni? Type sikit dekat ruang chat. Okey, beruang kutub. Dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Okey, bagus. Polar bear. Betul. Okey, jadi kalau kita tengok polar bear ni biasanya saiz dia sangat besar. Dan kalau kamu nak tahu, polar bear ni antara haiwan yang paling ganas dalam dunia. Ni kalau jumpa orang ni memang mati je lah. Okey, terutamanya kalau perut dia, kalau katakan dia sangat lapar dan sebagainya. Okey, biasanya di negara sejuk seperti Antartika atau Arktik, cikgu rasa Antartika dengan Arktik ni bukan negara, dia benua. Dia lebih kepada benua. Cikgu tak dengar lagi ada kerajaan Antartika, kerajaan Arktik. Jadi Antartika dengan Arktik ni dia lebih kepada benua. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, tubuh haiwan akan menyimpan lemak yang banyak di bawah kulit untuk bertahan dalam cuaca yang sejuk. Okey, lemak yang banyak lah. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau lemak yang banyak ni biasanya, okey, lemak yang banyak ni biasalah kalau lemak yang banyak ni dia akan jadi penebat untuk kehilangan suhu badan. Okey, jadi kalau kita tahulah kawasan sejuk ni, kalau kita tak ada lemak, jadi mana kat sini kehilangan haba dalam badan kita akan jadi lebih cepat. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok orang pergi dekat Gunung Everest tu, okey, kejap cikgu ada call. Okey, hello. Hello, tak berapa jelas lah. Boleh pakai telefon yang lain tak? Sebab internet dia tak berapa jelas. Tak berapa dengar. Hello? Okey. Dengar sikit. Tak berapa dengar. Asyik putus-putus je. Boleh call telefon biasa tak? Okey, alright. Tak tahu. Entah. Okey, maaf cikgu ada ganggu, ada call tadi. Okey, kita tengok kalau katakan dia ada lemak. Oh, awak belum potong gelang kan? Sila turun kafe sekarang. Amirul ni kot. Amirul ni, dia kata tak potong gelang tangan lagi. Agak UTM ni, agak dia pakai nombor ni lah. Okey. Sekarang.
Okey, kita teruskan balik lagi. Maaf gangguan lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini dengan ada lemak yang tebal ni, jadi maknanya kehilangan bagi haba dalam tubuh badan tubuh badan beruang ni akan jadi lambat. Okey, macam contoh tadi cikgu ceritakan pasal dekat apa ni? Dekat Gunung Everest tadi. Okey, kalau katakan katakan orang tu dia tak ada. Okey, kejap. Hello. Hello, ya. Yeah. Tak, ni saya ayah ni rasa mungkin anak saya kot sebab saya kat ni lah. Dia letak nombor saya kot, saya rasa tu. Okey, nombor dia ada tak? Dia ada kelas. Mina call ada. Tak, saya dah suruh rumah saya call tadi. Dapat. Okey, dia sampai pukul apa tu? Potong tu. Okey. Okey. Okey, nanti saya call, saya dapat dia sebab dia kata tadi ada kelas. Okey, nanti saya call balik. Okey, terima kasih. Okey, sama. Dia tunggu sampai semua orang nak ni, dia nak ni. Sekarang. Okey. Kena beritahu Angah tu lah. Okey, sorry gangguan. Okey, jadi maknanya kalau katakan kita tak pakai apa-apa pergi kat Gunung Everest tu, okey, kita akan dapat deep frost. Okey, deep frost ni maksud dia apa akan berlaku sebab kita tak ada protection lemak dekat tubuh badan manusia ni. Jadi tangan kita akan jadi beku, keras dan sebagainya. Itu sebabnya kalau orang pergi kat Gunung Everest ni, kalau dihilang, dia deep freeze ni, maknanya deep frost ni maknanya tangan dia tu boleh pecah dan sebagainya. Okey, itu antara contoh sifat sebab apa penyesuaian. Okey, ini adalah di bawah adaptasi. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, macam beruang kutub ni, okey, yang pertama, okey, tengok ciri-ciri adaptasi dia ialah yang pertama dia akan ada telinga yang kecil. Okey, jadi untuk elakkan kehilangan haba. Okey, kemudian satu lagi tadi lemak yang sangat tebal lah. Okey, tu antara contoh. Okey, yang ni dua je lah. Tapi adaptasi ni dia banyak faktor. Okey, jadi salah satu dia yang ni lah. Dua ni. Okey, kemudian yang seterusnya kalau kita tengok, ni kita panggil apa ni? Cikgu lupa lah nama dia ni. Apa nama binatang ni? Boleh type tak? Dekat chat. Okey, penguin. Penguin dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Ada ke dalam bahasa Melayu penguin? Tak adalah nama. Okey, betul. Tak ada. Nama dia sama juga. Penguin Okey. Okey, kalau kita tengok apa beza penguin ni dengan burung biasa? Apa beza dia? Okey, betul. Bagus. Tak boleh terbang. Okey. Jadi mana dia kalau dia tak boleh terbang tu kebanyakan kalau kita tengok penguin ni dia berada di kutub. Okey, betul. Bagus, Kimi. Okey, maknanya kalau kita tengok dia punya kepak tu penyesuaian dia ialah untuk berenang. Okey, yang macam Kimi cakap lah. Okey, jadi kecil, dia flip dan sebagainya. Jadi sesuai untuk berenang dalam air. Okey, bagus. Okey, itu semuanya adalah contoh-contoh adaptasi. Okey, kita tengok perbandingan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Okey, definisi. Okey, variasi tidak menunjukkan perbezaan ketara. Okey, kalau kita tengok, okey, macam contoh kalau kita tengok tinggi, kita tengok rendah, kita tengok berat. Macam contoh kalau 100 kilo lebih dekat Malaysia ni kita dah katakan dia sangat berat lah. Okey, berat tubuh badan dia sangat berat. Tapi kalau mungkin dia pergi luar negara, rupanya luar negara tu 100 kilo tu baru kita panggil dia pertengahan. Tapi itu sebabnya kalau kita nak kira tu, dia sebenarnya yang terbaik ialah BMI. Okey, Body Mass Index. Okey, itu baru jelas. Okey.
Okey, kemudian kalau variasi tak selanjar ni menunjukkan perbezaan yang jelas. Okey, jadi apa tadi? Ada lesung pipit, tak ada lesung pipit, tangan kiri, tangan kanan, rambut lurus, rambut keriting, okey, dan sebagainya. Okey, contoh semua dah ada kat situ. Okey, kalau kita tengok bagi variasi selanjar ni, dia dipengaruhi oleh dua perkara. Satu ialah faktor genetik dan satu lagi ialah faktor persekitaran. Okey, dan variasi selanjar ni tidak boleh diwarisi. Okey, bagi variasi tak selanjar ni hanya dipengaruhi oleh genetik. Okey, kalau orang tu lelaki dia nak jadi perempuan memang tak boleh. Dia tetap akan jadi lelaki. Okey. Okey, kemudian yang seterusnya boleh diwarisi. Okey. Okey, jelas ni? Okey. Okey, kemudian ada satu lagi, topik yang baru dalam silibus KSSM ni di bawah topik bab 5 ni, iaitu dikenali sebagai pemilihan semula jadi. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil natural selection. Okey. Pernah dengar tak pemilihan semula jadi ni? Pernah dengar tak teori Darwin? Pernah dengar tak teori Darwin? Tak. Okey, pernah dengar tak cerita manusia ni berasal daripada monyet? Pernah. Okey. Okey, jadi siapa yang pernah dengar tu, itu sebenarnya dia menggunakan konsep pemilihan semula jadi. Siapa yang cipta ni, ada seorang, cikgu tak tahulah dia asal daripada mana, tapi nama dia Charles Darwin. Dia suka menggunakan pemilihan semula jadi ni. Okey, jadi teori dipanggil teori evolusi lah. Tapi sekarang tak banyak sangat dah orang pakai teori evolusi tu. Hanya kita ambil certain yang sangat penting sahaja. Okey, kita tengok kat sini. Okey, teori pemilihan semula jadi ni biasanya dia akan kata proses yang mana sifat-sifat yang diwariskan oleh sejenis organisma untuk kemandirian. Okey, sebelum ni cikgu nak tanya apa maksud kemandirian? Siapa tahu maksud kemandirian? Tak tahu cakap tak tahu. Okey, lawan dia apa? Apa maksud kemandirian? Type kat ruang chat. Okey, apa maksud kemandirian? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu cakap tak. Kalau tahu cakap tahu. Baru 2 orang yang tak tahu. Yang lain ni tahu ke? Dua soalan cikgu tadi. Apa maksud kemandirian? Okey, lepas tu apa lawan kemandirian? Okey. Okey, betul. Okey, Dila, tahniah. Keupayaan meneruskan hidup. Okey, tu jawapan dia untuk kemandirian. Okey, lawan dia mortality. Okey, lawan dia mortality. Mortality ni maksud dia matilah. Okey, dia tak boleh teruskan hidup. Okey, boleh? Faham? Okey, jadi besok kalau keluar ayat apa dikatakan kemandirian, apa yang maksud mortality. Mortality tadi okey, jelas tak? Ingat yang ambil huruf M depan tu, mortality, M huruf depan dia tu mati. Okey, dia tak boleh teruskan hidup. Okey. Okey, jadi apa yang berlaku kat sini, okey, membiak semakin terjadi, okey, dalam populasi dan dari satu generasi ke generasi sebagai mekanisme utama dalam evolusi. Jadi ciri yang sesuai akan diteruskan manakala ciri yang tidak sesuai disingkirkan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, yang pertama ni ialah green beetle atau brown beetle. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku kat sini. Okey, kalau kita tengok green beetle ni, okey, kumbang yang warna hijau saja sesuai untuk duduk dekat kawasan daun hijau ni. Tapi kalau duduk dekat kawasan yang coklat ni, kumbang hijau tidak sesuai. Okey, sama juga kalau kumbang hijau ni duduk dekat batang pokok. Okey, jadi dia akan jadi mangsa. Pada pemangsa. Jadi burung mudah untuk makan dan sebagainya. Okey.
Jadi apa yang berlaku kat sini, berlakunya evolusi. Jadi mana ciri yang warna hijau tu dibuang apabila sampai satu masa kalau katakan kumbang yang berwarna coklat ni, okey, atau kumbang yang warna hijau tadi, dia nampak okey bila dia lahirkan dia punya populasi tu yang berwarna hijau, spesies dia warna hijau, jadi populasi dia akan pupus. Okey, jadi apa dia akan buat? Pemilihan semula jadi ni akan pilihkan ciri yang sesuai. Jadi ciri yang sesuai dia ialah warna coklat tadi. Okey, akhirnya hijau itu disingkirkan. Sama juga kalau katakan kumbang ni banyak hidup dekat kawasan pokok. Okey, atau pokok yang berwarna hijau. Jadi maknanya dia akan singkirkan warna coklat dan tinggallah warna hijau. Okey, itu dimasukkan dengan pemilihan semula jadi. Okey, satu lagi kes kat sini ialah Biston bitularia. Okey, Biston bitularia ni adalah sejenis, ni kita panggil apa ni dalam bahasa Melayu? Respon kat cikgu. Kalau kau nampak gambar ni kau panggil apa ni? Respon sikit. Ni apa benda ni? Lagi Syazmi je seorang respon, yang lain? Okey, betul. Kupu-kupu. Kenapa bukan rama-rama? Dulu cikgu pernah tanya budak form 5 ni. Dulu zaman dulu lah. Masa cikgu ajar jelai dulu. Dia cakap rama-rama. Okey, apa beza kupu-kupu dengan rama-rama? Kupu-kupu besar. Oh, kau tak pernah jumpa lagi. Ada juga kupu-kupu ni ada yang kecil juga. Sayap. Okey, betul lah sayap. Okey. Bentuk sayap. Okey, dia sebenarnya macam ni. Yang paling senang sekali rama-rama dia ada tone warna dia lebih banyak berbanding dengan kupu-kupu. Saiz dua-dua ada. Okey, saiz kalau kita tengok kupu-kupu ni ada juga saiz yang besar. Okey, ada juga saiz yang kecil. Sama juga dengan rama-rama, ada saiz besar, ada saiz kecil. Okey, dia sebenarnya lebih kepada warna. Kupu-kupu ni biasanya dia ada satu atau dua warna je. Okey? Okey, faham ni? Okey, jadi dalam kes ni, okey, asal dia sebenarnya kalau kita tengok kat sini, okey, kupu-kupu ni ada yang warna hitam dan adanya warna putih. Okey, jadi dalam sejarah, okey, dia ada cakap tentang revolusi industri. Pernah dengar tak revolusi industri ni? Pernah dengar tak? Okey, okey. Kalau kita tengok revolusi industri tu, apa kalau kita sebut revolusi industri ni, apa yang kamu faham? Type kat ruang chat tu. Apa yang kamu faham bila kita sebut revolusi industri, apa maksud dia? Tak, okey, tak, bukan perubahan industri. Okey, maksud dia cikgu, kalau orang cakap revolusi industri, apa maksud dia revolusi industri ni? Apa yang kamu faham tentang revolusi industri ni? Revolusi perkembangan industri, okey betul, okey, tapi tu umum sangat lah. Kimi, yang paling jelas sekali kalau kita sebut revolusi industri ni apa? Banyak kilang kan? Betul? Banyak kilang-kilang atau industri, betul? Setuju tak? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok okey perkembangan industri ni sebenarnya banyak kilang. Okey, jadi kalau kita tengok bila banyak kilang, berlaku banyak pencemaran. Pencemaran apa tu? Udara, betul. Okey. Jadi bila berlaku pencemaran udara ni, okey, kita akan tengok okey apa kan masalah? Masalah pada kupu-kupu mana? Kupu-kupu yang warna putih ke kupu-kupu warna hitam? Hitam ke atau putih? Okey. Okey, soalan cikgu, kenapa? Kenapa? Betul, jawapan tu semua putih tu, betul. Kenapa katnya? Kenapa putih tu akan jadi masalah?
Okey, betul, warna. Okey, warna putih tu. Jadi bila warna putih tu apa akan berlaku? Dia akan jadi mangsa pada burung tersebut. Jadi burung tu akan nampaklah sumber makanan dia tu lebih banyak. Kalau semua kupu-kupu tu warna putih, jadi kat sini apa akan berlaku? Jadi berlakulah kepupusan pada Biston bitularia ni lah. Okey, jadi sama jugalah kalau katakan kawasan tu bersih, kawasan tu banyak warna putih. Tapi yang kupu-kupu warna hitam dia tak sesuai. Jadi mangsa pada burung untuk sebagai sumber makanan dia. Jadi sama juga dia akan melalui proses konsep pemilihan semula jadi. Okey, kita tengok rumusan dia. Okey, variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor persekitaran. Okey, yang kedua, variasi tak selanjar hanya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja. Mana dia tidak boleh diubah. Okey, yang boleh ubah hanya faktor persekitaran je. Okey, kepentingan variasi kalau kita tengok kat sini, pemilihan semula jadi yang disebabkan oleh variasi genetik dan variasi persekitaran yang menyebabkan kejayaan sesuatu evolusi organisma. Okey, kemudian yang kedua, ia menghasilkan spesies, ini ejaan yang salah, spesies yang baru untuk kemandirian dan kelestarian hidup. Okey, yang ketiga, variasi mampu untuk meningkatkan hasil dari segi kualiti dan kuantiti dalam bidang pertanian. Okey, ini adalah kepentingan variasi. Okey. Okey, salin soalan. Boleh nampak tak soalan ni? Kecil sikit lah nampak pada cikgu ni. Boleh nampak tak? Okey, kalau boleh salin. Okey, bila dah siap respon Okey, dah siap? Okey. Okey, yang lain? Okey. Okey, bagi yang dah siap, ada apa-apa soalan nak ditanya? Ada tak soalan? Okey, Syazmi tak ada. Zalika tak ada. Okey, kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Okey, jadi cikgu minta tolong jangan lupa tu jawab PBD 3. Okey, nanti dalam proses minggu ni juga cikgu akan hantar penilaian bilik darjah untuk PBD 4 dan juga 5. Okey, jadi sebenarnya kita dah selesai lah untuk PBD 5 ni. Okey, bukan PBD 5, kita dah selesai lah untuk topik bab 5. Okey, jadi saya harap kamu faham. Okey, sebenarnya tak banyak sangat benda kita belajar ini, cuma penerangan je. Okey, tadi tentang teknologi kejuruteraan genetik. Okey, lepas tu kita masuk tentang variasi. Variasi ni kamu hafal tentang
konsep dan juga ciri-ciri dia lah. Okey, atau jenis tu yang paling penting. Dan kamu kena ingat ada satu lagi, kalau dalam variasi ni topik yang paling utama sekali kamu kena jelas dengan faham ialah konsep pemilihan semula jadi tu. Okey, natural selection tu. Okey, itu yang benda yang sangat penting. Okey, tak ada apa-apa. Okey, cikgu ucapkan terima kasih lah siapa yang join kelas hari ni. Okey. Okey, cikgu nak tanya lagi. Kalau cikgu nak buat kelas lagi boleh ke? Boleh respon tak sikit? Okey, boleh sebab tak ada buat apa kan. Okey, nanti cikgu akan bagi arrangekan. Semalam cikgu buat kelas dengan tingkatan 5 lah. Okey, hari ni tingkatan 4. Okey. Coming soon mungkin cikgu akan terpaksa buat kelas tingkatan 1. Okey, jadi tapi cikgu nak fokuskan form 4, form 5 dulu. Okey, tak ada apa. Okey, kita berhenti di sini. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey. Okey, kalau ada masalah kamu boleh PM cikgu. Okey, jangan lupa kita punya projek tu. Apa projek kita tadi? Dalam TikTok tu. Respon sikit. Okey, dah siap nanti hantar kat cikgu. Apa kerja TikTok tadi? Penerangan ringkas je. Syazmin salah 3 contoh GMO. 3 contoh kejuruteraan contoh kaedah kejuruteraan genetik. Syazmin ni bahasa Negeri Sembilan ke? Genetik ni. Bahasa Negeri Sembilan dia tak ada bahasa genetik ni. Okey, jadi 3 contoh kaedah kejuruteraan genetik. Okey, bagus. Okey, Alisa. Okey. Okey, jadi saya rasa jangan tangguh kerja. Kalau kamu tangguh kerja, nanti projek. Okey, yang cikgu cakap, beza antara KBSM dengan KSSM. Okey, KSSM ni ialah kamu kena kerja keras sikit lah. PBD tu kena banyak hantar. Okey. Okey, boleh? Faham? Okey. Tapi yang sayang kita eksperimen yang kita tak dapat buat sebab kita tak berada di sekolah. Kalau kita ada kat sekolah ni, cikgu dah buat dah eksperimen. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Okey, jaga diri. Okey, terima kasih.